dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, Inkiswa. Dan macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, seram, mistik, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Pada penghujung tahun 2020, dianggarkan ada seramai lebih kurang 2,000 lebih pembunuh bersiri yang masih aktif di Amerika Syarikat. So benda ni buatkan aku sangat-sangat bersyukur lah, sebab aku rasa dekat Malaysia hari ni, hampir pada masa ni tak ada kot seorang pun pembunuh bersiri yang aktif setakat yang kita dapat tahu lah kan. Sebab kau bayangkan kalau ada 10 orang ke 20 ke 10 ke yang pembunuh bersiri yang aktif ada dekat Malaysia ni, kita dapat tahu. Tapi aku rasa aku tak senang hati nak keluar macam tu kot, sebab kita mungkin boleh jadi serempak dengan dia orang dan kita tak tahu pun dia tu pembunuh. So bahaya juga lah kan. So benda ni buatkan aku bersyukur lah aku hidup dalam negara Malaysia yang masih lagi aman. Dan untuk video kali ni, aku bawakan dua cerita di mana diorang ni dah terserempak dengan pembunuh sendiri ni, tapi diorang tak tahu pun yang diorang dibunuh sendiri. Sampailah bila diorang dapat tengok dekat berita pembunuh tu dah kena tangkap. So tanpa buang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Sejak kecil, Jenny sangat-sangat rapat dengan atuk dia. Dia boleh dikatakan dia membesar hampir dekat dengan rumah atuk dia, dan tiap-tiap hari dia akan pergi rumah atuk dia untuk pergi main. So dia sangat-sangat rapat lah. Basically dia macam dah, atuk dia tu dia anggap macam dah macam parents ni sendiri lah pun, sebab dia membesar dalam lingkungan tu. So korang boleh bayangkan Jenny agak sedih bila atuk dia meninggal dunia pada bulan Mac tahun 2011. So sebab sakit tua. So semenjak kematian atuk dia, Jenny ni dia akan pergi melawat dekat kubur atuk dia ni tiap-tiap bulan. Hampir dikatakan tiap-tiap bulan Jenny dia bila ada masa lapang je sebenarnya, Jenny dia akan pergi melawat atuk dia. Dia akan melutut kat depan tu, dia bercakap-cakap dengan atuk dia, dia nangis, benda macam tu lah kan. So pada tahun 2012 bulan Februari, hampir lebih kurang setahun selepas atuk dia meninggal, Jenny dia pergi melawat atuk dia. Dia bawa bunga, dia letakkan jembangan bunga dekat kubur atuk dia. Dia melutut kat situ macam biasa. Dia bercakap dengan atuk dia. Dia macam nangis-nangis. Dia masih lagi sedih lah. Benda ni agak sukar lah bagi dia, sebab dia macam yang korang tahu, dia sangat-sangat rapat dengan atuk dia. Tiba-tiba masa dia tengah duduk melutut, dia tengah bercakap, tengah sedih, menangis semua tu, tiba-tiba badan dia masa tu dia bagi tahu yang dia dapat rasa macam ada benda yang, ada something yang tak kena dekat keliling dia. Dia rasa macam macam ada yang tak kena lah. So bila dia panggung untuk nak tengok keadaan keliling, dia tak payah nak toleh mana-mana pun, sebab dia bila dia panggung-panggung kan, dia nampak seorang lelaki tengah berlari full sprint dekat arah dia, lebih kurang dalam 100 kaki macam tu lah kot. So Jenny ni dia tak tahu, dia tak tunggu pun nak tengok lelaki tu betul nak datang kat dia ke, nak pergi belakang dia ke apa semua. Dia tak, dia just dah, sebab dia badan dia dah macam dah dalam panic mood. So dia terus bangun, dia berlari pergi dekat kereta dia, truck dia actually, dekat truck dia yang jarak dia lebih kurang 30 kaki je. So dia tak jauh lah, nasib dia agak baik. So bila dia berlari, dia masuk dalam kereta, dia terus tutup pintu, kunci. Masa dia tutup pintu kereta, kunci, dia tengok dekat lelaki tadi ni, arah lelaki tadi yang tengah lari ni, yang tengah lari dekat dia tadi ni. Dia nampak lelaki tu macam tengah frust, macam marah lah kan. So masa tu dia terus start enjin kereta. Lelaki tu dia dah tak cuba kejar dia lagi dah. Lelaki tu just berdiri dan tengok je dia. So Jenny dia start kereta, dia terus bawa kereta dia tu keluar daripada dalam kubur. Dan sepanjang masa dia bawa kereta tu, dia tak lepas pun mata dia daripada pandang lelaki tu. Dan lelaki tu pun tak lepas pandang tengok Jenny lah. So maksudnya dia orang saling bertentang mata. Bermakna Jenny dia dapat cam lah muka lelaki ni. Dia tengok, dia dapat tengok dengan jelas lah muka lelaki yang cuba dah kejar dia tadi ni.
Selang beberapa tahun selepas tu, Jenny dia tengah lepak-lepak dekat office dia. Dia nak buat apa-apa. Dia tengah tunggu masa nak balik lah sebenarnya. So macam dia tengah tak ada kerja. So dia scroll handphone. Tiba-tiba dia terberhenti sebab dia ternampak satu berita yang buatkan dia terkejut. Berita tu adalah pasal seorang pembunuh bersiri yang dah ditangkap beberapa tahun lepas. Cuma Jenny masa tu dia baru dapat tahu. Dan Jenny dia terkejut sangat sebab gambar yang pembunuh bersiri yang dia paparkan dekat skrin handphone tu adalah gambar yang sama dengan lelaki yang kejar dia masa dia tengah melawat kubur atuk dia beberapa tahun lepas. Dan pembunuh bersiri tu adalah Israel Keys. Memang seorang pembunuh bersiri yang sangat-sangat terkenal dekat Amerika Syarikat. Sebab dia terkenal sebab dia digelar sebagai pembunuh bersiri yang bijak di Amerika Syarikat. Dia mula membunuh pada tahun lebih kurang 1997 dan dapat ditangkap pada tahun 2012. Sebenarnya tak lama pun selepas perjumpaan dia dengan Israel Keys tu, dengan Jenny berjumpa tu. Tak lama selepas tu sebenarnya Israel Keys tu dapat tangkap. Dan Israel Keys tu dia bunuh diri pada Disember tahun 2012 juga, sebelum dia orang dapat bicarakan dia dengan adil masa tu. Dan ada dalam salah satu interview, Israel Keys tu dia bagi tahu yang dia memang gemar tangkap mangsa dia dekat tanah perkuburan. Salah satu tempat yang dia cakap senang lah untuk dia nak pergi colek mangsa dia adalah di tanah perkuburan. Di awal-awal tahun 1970-an, seorang lelaki dan seorang perempuan telah berjanji untuk keluar untuk temu janji mereka yang pertama. So pada hari yang dijanjikan, dia orang berdua pun keluar dan jumpa di sebuah restoran. Dan terus kat situ sebenarnya dia orang punya date tak berjalan beberapa lancar sebab dia orang agak kekok, dia orang awkward sebenarnya. So dia orang tak teruk, temu janji dia orang tak teruk pun lah, tapi cuma dia orang agak kekok, dia macam tak berapa nak ngam, tak berapa nak senasi macam tu lah kot. Siap makan semua. Lelaki ni dia teringat yang dia orang berdua ada kongsi hobi yang sama, iaitu dia orang dua-dua suka pergi hiking sama-sama. So lelaki ni nak cuba lagi. Dia takut perempuan ni dah tak suka dengan dia, dah akan reject dia untuk keluar untuk next time. So lelaki ni dia tiba-tiba macam tak ada apa yang nak rugi kot kalau aku nak cuba lagi sikit. So dia terus je macam aku tahu ni agak pelik, dia cakap perempuan tu. Aku tahu ni agak pelik, tapi nak tak kalau aku ajak kau pergi hiking dekat satu tempat ni namanya Provo Canyon. Aku selalu pergi hiking kat situ dan malam ni pula aku tengok bulan penuh. So aku ingat nak pergi sana. So kalau kau tak keberatan, jomlah kita pergi sekali. Dan aku harap sangat kau setuju sebenarnya. Pada awal-awalnya perempuan ni dia tak agak juga nak pergi sebab dia cakap tak boleh lah sebab aku tak ada pakaian yang sesuai, aku tak ready pun, macam family, ada kawan-kawan aku tengah tunggu. Tapi lelaki ni dia cuba juga. Dia cakap macam jomlah benda, kau tak payah nak pakaian yang over pun sebab dia trail dia sebenarnya tak susah pun. Dia just macam tu mendatar gitu, dia just easy hiking lah kan. So dia cakap dia pujuk-pujuk, so dah pujuk sikit. Akhirnya perempuan pun macam okay lah kot, jomlah, macam best je. So lelaki ni pun dah excited. Dia orang terus gerak pergi dekat Provo Canyon untuk mulakan pendakian diorang pada malam tu juga. Date yang pada awalnya tadi agak awkward, agak macam kekok, automatik terus berubah masa tu sebab dua-dua tengah buat aktiviti yang diorang minat, hiking. So terus jadi macam interesting, dia orang banyak bercakap, dia orang dah tak kekok, dia orang macam okey lah, lelaki ni pun dah excited dah seronok rasanya. So bila sampai je dekat situ, dekat bawah tempat hiking tu, dekat starting point tu, so dia orang parking kereta, dia terus dia orang dua-dua terus pergi hiking. So lelaki ni dia tak bagi tahu perempuan ni pada masa tu, tapi sebenarnya bila dia orang mula hiking, dia okey, dia excited. Cuma bila dah makin jauh ke dalam trail tu, lelaki ni dia mula rasa macam tak sedar hati, macam ada benda yang tak kena, macam something wrong lah. So dia macam, tapi sebabkan dia yang paksa perempuan ni, yang ajak desak perempuan ni untuk ikut juga, dia yang cakap
tempat ni selamat, tempat ni tak ada apa-apa, aku selalu datang hiking sini macam. So basically takkanlah dia pula yang nak tiba-tiba nak ajak orang macam aku tak sedap hati lah, jom balik lah. So macam tak best lah dia. So dia kuatkan hati dia juga, dia terus dia juga hiking tu. Apa yang lelaki ni tak tahu sebenarnya, perempuan ni pun dia tengah rasa benda yang sama. Hati dia pun tengah tak sedap juga sebenarnya. Dia macam ada something wrong lah, macam ada benda tak kena je. Macam dia macam nak balik lah. Macam pendek kata dua-dua rasa macam nak balik. Tapi perempuan ni pun dia fikir macam sebab laki ni tengah excited, macam beria ajak dia. So dia tak nak lah jadi macam spoiler kan, macam tiba-tiba dah nak cancel pula, tadi dah setuju. So perempuan ni pun diam. So masing-masing sebenarnya ada perasaan yang sama, tapi dia still tak cakap dekat satu sama lain lah kan. Dan bila dah sampai masuk satu kawasan hutan yang dalam sikit, yang agak tebal sikit, sebelum sampai ke clearance tu, tengah berjalan tu, laki ni dia orang berpegang tangan lah, so dia tak nak terpisah ke apa ke. Dia berpegang tangan dan dengan jalan naik ke atas tengah hiking. Tiba-tiba laki ni dia terpijak something yang lembut tau dekat tanah. Dia tak tahu apa, tapi dia just terpijak macam tu. So masa terpijak tu pun, masa dia tengah pegang tangan perempuan ni, actually tangan tersentak, dia macam jerk lah, macam perempuan ni pun terberhenti masa tu, laki ni pun terberhenti. Dan dia orang dua-dua tak cakap apa-apa pun. Dia orang just tengok satu sama lain. So dia orang terus pusing, dia orang terus patah balik, terus jalan kaki balik terus. Tanpa dia orang cakap apa-apa pun. Sebab korang kena ingat yang dia orang dua-dua sebenarnya ada rasa nak balik dah pun, cumanya masing-masing tak cakap. So bila dah lelaki tu terpijak, dia tersentak dengan perempuan ni pun terberhenti. Dua-dua tanpa cakap apa-apa, dua-dua terus pusing, terus balik, gerak macam tu. Selang beberapa tahun selepas tu, pasangan ni akhirnya dia orang kahwin juga tau. So dia orang tu end up something nice lah. Dia orang berkahwin, ada anak semua. Masa dia orang tengah lepak-lepak dekat rumah satu hari, dah selama ni dah 4 tahun ke 5 tahun macam tu lah. So masa dia orang tengah lepak-lepak, yang perempuan ni pun tengah duduk baca majalah, lelaki ni pun tengah buat something apa macam buatnya, tapi TV dia orang terpasang. Dan tiba-tiba dia orang dua-dua terdengar something dekat TV yang tarik perhatian dia orang. Dekat TV ada satu rancangan yang tengah temu bual seorang pembunuh bersiri, dan host rancangan tu dia bertanya dekat pembunuh bersiri tu, soalan dia, pernah tak ada masa-masanya yang kau rasa macam kau hampir ditangkap masa kau baru-baru buat pembunuhan kau ni, kau mulakan pembunuhan kau ni? So pembunuh bersiri tu jawab, dia, oh ada sebenarnya. Sebab masa awal-awal tu, pada awal tahun 1970-an dulu lebih kurang, aku dekat Provo Canyon, aku tengah cuba nak tanam mayat mangsa wanita pertama yang aku bunuh. So masa dia tengah tanam tu, tiba-tiba dia cakap dia tak sempat tanam. Ada couple naik tengah hiking malam tu. So dia terus sembunyi dekat semak. Dia keluar sikit pada tempat tu, sembunyi dekat semak tu, dekat semak yang berhampiran. Dan dia cakap lelaki ni sebenarnya sampaikan dia terpijak dekat atas mayat perempuan mangsa yang dia baru bunuh. Tapi dia cakap aku tak tahu kenapa lelaki ni tak tengok pun bawah, dia orang tak buat apa-apa pun. Dia orang just patah balik dengan perempuan tu, pusing, dia orang gerak balik. Macam tu je. Aku pun tak tahu kenapa dia orang tak tengok apa yang dia orang pijak tu. Sebab sedangkan malam tu bulan agak penuh walaupun dalam kosongan, tapi kalau dia tengok bawah ni, dia boleh nampak je pun. Dan sebenarnya kalau dia tengok bawah, masa tu mungkin pembunuh sendiri tu dah ready nak attack dia orang jugalah sebenarnya. Dan pembunuh sendiri tu adalah Ted Bundy, seorang pembunuh sendiri yang amat ditakuti di Amerika Syarikat. Dia dah bunuh lebih kurang 30 ke 40 orang. Tapi dipercayai, pihak polis percaya jumlah mangsa dia sebenarnya lebih lagi daripada yang dia orang tahu tu pun. Cuma dia orang tak dapat tahu dengan pasti. Sebab akhirnya Ted Bundy dihukum mati menggunakan kerusi elektrik pada tahun 1989. Okay guys, itu je daripada aku. Kalau korang ada apa-apa pandangan atau apa-apa cadangan, korang boleh komen kat bawah. Aku akan cuba baca semua komen korang kalau ada komen. So
Itu je, macam biasa kalau kau minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, jenayah, seram dan seumpamanya, kau bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami. So itu saja buat masa ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.